Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna waftah lana futuhal 'arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita sangat banyak, boleh kita bersama-sama untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang kita duduk menikmati setiap hari. Khususnya di hari ini dapat kita mari bersama-sama di dalam masjid, bersama-sama untuk nak kenal Allah Subhanahu wa taala, mengangkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di hari ini saya suka untuk nak bawa satu kitab supaya kita mempelajari satu kitab yang kecil tapi ilmu dan isi di dalamnya sangat-sangat mahal dan sangat-sangat berharga. Yang mana kitab ni, nama kitabnya Al-Iman. Kitab Al-Iman, kitab yang tak beberapa lah tapi dikarya oleh 5 orang ulama dan disahkan oleh 100 orang ulama negeri Yaman. 100 orang, sama ada ulama salaf, sama ada ulama khalaf dan ulama Syiah Zaidiyah. Pakai iktiraf lah kau datang kitab ni, kitab Iman, Al-Iman. Dan saya akan mempetikkan satu, panggil sedikit daripada kitab ni, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagikan nikmat kepada kita yang saya telah kata tadi. Khususnya nikmat adawatul ilm, nikmat untuk kita nak cari ilmu. Kerana kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala, berhajat kepada ada ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tak boleh kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mana qadiyah al-iman, buku iman ni adalah satu asas yang penting. Kerana kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Dan kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala kalau kita tak pandai nak mikir. Allah Subhanahu wa taala selalu duduk royak supaya kita berfikir tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua kita ni, orang yang alim sekalipun, keluar di atas muka dunia ni dalam hal keadaan yang tidak tahu ke apa sekali. Apa tu? Mari tiap puah tak reti apa sekarang. La ilaha illallah. Ini hakikat yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat yang ke-78. Bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min
sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Maksudnya, wallahu akhrajakum, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, daripada perut ibu-ibu kamu. Tuhan mengeluarkan kita daripada perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu sikit pun. Allah, tak erti. Tak usah ada bahasa kata kedebel lah. Allah, aku ni alai, aku ni doktor, aku ni profesor, aku ni gitu dan gini. Tak usah. Sebab semua tu keluar daripada perut ibu hak, ada tak tahu apa sekarang tu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu itulah lepas pada tu Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kamu as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan akal fikiran. Allah, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. 3 Allah yang penting yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita untuk kita nak cari ilmu di atas muka bumi ini. 1, pendengaran. Tengok kepada ayat ni, Allah Subhanahu wa taala mendahului pendengaran sebelum daripada penglihatan. Mendahului telinga sebelum daripada mata. Kenapa? Kerana apabila seorang budak keluar daripada perut ibu dah disyaratkan supaya kita berazan. Baik, hasil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan iqamat sebelah kiri pula. Supaya apa? Ayat kata pendengaran tu budak tu dengar dulu sebelum daripada mata dia nak tengok. Tengok kita, anak kita, cucu kita yang kecil-kecil lagi, kita panggil misalnya nama Ahmad. Panggil nama dia Ahmad tu, kadang-kadang dia mesti dengar. Dia mesti dengar panggil dia Ahmad. Tapi mata dia cari, kita tak temu lagi. Yang ada telinga sana tu belum daripada mata. Ini satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala hantar di dalam ayat Quran. Selepas daripada reti dengar dah, barulah reti tengok. Reti tengok dah. Ni gapo ni awal ni. Tengok dah. Tengok gua ni, tapi tak reti, kita tak nak mikir lagi. Lalu itulah tokoh Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun bawa mari api dengan mah, we pilih yang mana. Tengok budak tak pandai nak mikir lagi, dia tengok mah, tengok api, maka tangan dia gitu ke api. Tubik gitu ke api. Kenapa dia tak pandai mikir? Selepas daripada tu apabila api balik dan sebagainya, barulah manusia pandai mikir. Ini merupakan nikmat yang Allah SWT bagi kepada kita. Boleh dengar, tengok, dan juga fikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan awal-awal nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita supaya kita bersyukur. Awal-awal kita nak syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita kena bunuh Allah-Allah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita tadi itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Guna telinga kita, guna fikiran kita, guna mata kita untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalau gitu kita dapati bahawasanya kita tidak akan dapat kenal Allah Subhanahu wa taala dengan kita fikir, kita tengok, dan dengan ilmu-ilmu. Lalu itulah kita boleh kenal dengan dalil-dalil kata Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala ada. Lalu itulah ayat Allah Subhanahu wa taala selepas daripada itu datanya fa'lam. Dia suruh tahu dulu. Awak ada ilmu. Ketahui olehmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahawasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu dulu baru boleh tahu.
Saya nak kat contoh kata seorang sana itu ada seorang duduk mari azan di masjid. Setiap siapa waktu dia mari azan di masjid. Masuk waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Setiap kali waktu maka orang mari sore mari tanya, "Hei, selepas itu asyhadu an la ilaha illallah." Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang mai tanya tak, lepas ada jawapan, mai tanya tak, Tuhan ada sungguh ke tak? Tanya dia, ada ya tak? Tak ada apa? Ada. Tak hak sungguh. Cuba bagi hak sungguh ada ke tak? Buat tanya tekeh sampai 2-3 kali tu, tak yakin lah. Tak yakin. Mula-mula kata ada. Lepas pada orang tanya gali, tanya berapa? Dia mau kata ada. Tengok. Dia sandar ke lain lah. Sebab apa? Sebab tidak guna akal fikir. Tidak guna dalil-dalil yang di sekeliling kita. Semua yang duduk di sekeliling kita ni adalah dalil menunjuk bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sana itu ada. Oleh itu, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama. Dan agama itu adalah wahyu. Dan wahyu ia ada dua wahyu. Satu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran. Dan yang keduanya wahyu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu daripada Rasulullah. Rasulullah mai royak kita gitu. Allah Subhanahu Wa Taala ada. Kita kena beriman dengan malaikat. Benda tak nampak dengan mata belaka tu. Gitu beriman pasal mana tu? Nampak tak? Habis tu baru dia orang tanya, dia orang tekan masuk, siaplah. Esok dia tak boleh nak jawab. Sebab lalu tu lah Islam dia kena ada ilmu. Fa'lam. So ada ilmu dulu baru kenal Tuhan. Bukan tu dia kenal gedung tu. Allah. La ilaha illallah. Tengok, kalau gitu kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala pasal mana? Nak kenal Allah. Di sana dia kata, dalam kitab ni dia katanya wa idza arada al-insan imanan sahihan fa alaihi bil ilmi. Dia kena ada ilmu. Dia kata di sini Allah SWT bagi di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-19 bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq. Adakah orang yang tahu bahawa benda yang diturun kepada engkau min rabbika daripada Tuhan engkau wahai Muhammad al-haq, ia adalah benar? Kaman huwa a'ma, supaya nak orang buta. Orang yang tahu benda yang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, supaya dengan orang yang tak tahu, orang yang buta. Innama yatadhakkaru ulul albab. Benda-benda ni orang yang ada fikiran boleh royaknya. Orang yang mikir, tengok gambar-gambar pandang mikir. Bukan tengok hari-hari tu tengok bahawa kayu, jadi bahawa kayu situ. Dah tujuan yang Allah Subhanahu Taala jadi bahawa kayu ni, kita tengok kata bahawa kayu apa, bahawa kayu ni daun pasal ni. Apa daunnya pasal lain. Panggil pasal itu. Apa panggil daun kriye pasal itu. Apa daun salak tak serupa dengan daunnya. Itu ada hikmat. Ada hikmat. Itu dalil kata Allah Subhanahu Wa Taala kuasa. Dalil Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Menunjuk atas sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Dan pada ayat lain pula, qul, kata olehmu wahai Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Tak sama. Innama yatadhakkaru ulul albab.
sama orang tahu yang tak tahu. Sama orang tahu dengan orang yang tak tahu, tak sama. Kita tengok mudah-mudahan atas dunia ni pun cukup dah. Orang tahu dengan tak tahu. Hak tak tahu, ilmu kurang, kerja sehari sampai gelap boleh 300. Hari pagelap. Kerja pula letih tengah panas. Tapi hak ada ilmu, mari tengok 2-3 minit hasil. Beri gaji 4-5-60. Allah tak sama dah kata dunia. Apakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Lebih lagi lah. Orang tahu, orang tak tahu. Lalu itulah dia kata di sini, kalau orang tahu sana itu, macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Di sana dia kata al-adillah ilmiyah 'ala al-iman billah al-qawaid aqliyah. Di sana ada kaedah-kaedah untuk cara-cara kita nak mikir untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Di beberapa kaedah untuk nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada ayat Quran ada. Kita afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Mu tak tengok kau kepada unta bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadi unta? Tengok unta. Tengok pada unta. Bukan tengok saja, tengok mikir unta tu. Supo ke tak supo dengan benda lain. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tengok kepada bukit pula. Royak saja itu kau. Tak. Royak itu adalah suruh kita mikir, suruh kita kaji. Tapi sayangnya kita ni tak ada nak mikir, tak ada nak kaji. Orang lain main tolong kaji kita. Orang yang tidak ada iman, orang yang tidak mengaku bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan, mari dia tolong mikir kita. Apakah salah kita nak ambil ilmu tu? Mari prakok, mari tengok dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah. Ilmu adalah ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang sebenar. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana kau tengok pada apa tanah, apa bumi ni? Hai hafal macam mana? Bumi tempat kita tak serupa dengan bumi Saudi. Saudi pada pasir. Tak serupa. Bukit kita tak serupa dengan bukit Yaman. Bukit Nabi Arab, hitam, hang kayu pun tak naik. Bukit kita hijau molek. Sejuk mata tengok. Semua tu adalah dalil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mari tengok kata faedah yang pertama, dia kata rena al-adam la yakhluqu syai'a. Mula-mula kita kena tahu kata al-adamu, benda yang tak ada, la yakhluqu syai'a. Dia tak boleh nak buat gapo sekarang pun. Tak boleh nak jadi gapo sekarang. Al-adamu, benda tak ada. Ni orang tanya kata Allah Subhanahu Wa Taala ada ke tak ada tadi tu. Nak jawab kan? Nak jawab. Dia kata benda yang tak ada, tak boleh nak jadi walau perkara pun. Tak boleh jadi perkara. Sebab apa? Sebab diri dia sendiri lagi pun tak ada. Apa nak jadi benda lain dengan dia tu? Tak boleh. Bagaimana kita duduk lahang-lahang kata dia hari ni, dia kata tamaca. Orang tu tamaca, jadi sendiri. Benda jadi sendiri. Benda jadi sendiri. Allah jadi sendiri. Saya tengok ada seorang pergi duduk ceramah kepada orang Vietnam. Dia nak royak kata macam mana kau Allah ni ada. Dunia ni ada orang jadi. Bulan ada orang jadi. Bintang ada orang jadi. Nak royak macam mana? Dia pergi tu, dia tunjuk. Dia tunjuk kepada benda yang kecil. Gapo ni? Gon ada orang jadi dah ni, ada orang buat dah. Kerosak ni misalnya ada. Ada orang buat nak jadi sendiri ke mana? Kerosak. Mikrofon ni ada orang jadi dah ni, mikrofon ni. Orang jawab kan, nak ada orang jadi nak jadi sendiri ke mana? Kita tengok pada benda kecil-kecil. Lepas dia tunjuk pula kepada kereta. Siapa ni yang jadi kereta? Ada orang jadi supaya tahun Nissan ni Japon main daripada barisan Jepun dan sebagainya.
Dia tunjuk kepada benda-benda, lepas tu rumah. Besar pada kereta ni rumah. 2 lapis, 5 lapis. Sampai kepada 100 lapis lebih. Ada orang jadi tak ni? Rumah ni jadi tinggi gedung-gedung kan? Dah, ada orang jadi. Ada orang buat. Bayar tu macam mana kau dunia ni besar pada rumah lagi. Benda hak kecil tadi muka tak ada orang jadi. Rumah ada orang jadi. Kereta ada orang jadi dia, ada orang buat dia. Tapi dunia muka tak jadi sendiri.